Assalamualaikum, salam Jumaat, masih lagi salam Ramadan. Dan kita bersyukur kerana masih diberi nafas untuk berjuang di Ramadan yang terakhir untuk tahun ini. Alhamdulillah kita tahun ini ada 5 kali Jumaat dalam Syawal. Ya, Masya Allah. Pejam celik saya pun sebenarnya Fatri seakan macam tak percaya. Dia bercampur perasaan. Satu memang rasa sebab, sedih macam ya Allah. Adakah kita dapat lagi merasai Ramadan tahun hadapan? Itu dia. Dan juga masa yang sama kita harus gembira saat kita nak sambut kemenangan untuk Syawal yang bakal tiba, iaitu esok hari. Ya, esok. Jadi tadi kami dalam perjalanan ke tempat kerja ni dah tengok memang lengang. Betul. Kebetulan dengan isytiharan cuti sekolah lebih awal. Nanti pun ada cuti lagi. Jadi di sekitar Kuala Lumpur ni memang lengang dan kita harapkanlah pada siapa yang mungkin ada selama ni merasakan serabut, okey anda boleh ni, tapi itulah kalau tak serabut tak raya lah namanya. Betul. Jadi kalau macam alamak macam mana nanti kita tersangkut dengan ganjaran, itulah sebenarnya keistimewaan musim perayaan. Semua tempat kalau Indonesia ada mudik lebaran kan. Ya, betul. Momen yang kalau nanti kali 20 tahun ke kita berseri hidup, mungkin dah berubah kan. Masa tengah ada ni lah kita hargai momen tu. Betul. Saya setuju. Jadi kepada anda semua yang sedang menonton kami, dia dah di mana tu? Dah balik kampung ke belum? Sebab ada juga yang tengok kita melalui bimbit ataupun letakkan di sisi ketika memandu. Betul. Terima kasih kepada setiap sahabat kami di MHI yang mungkin dah beralih lokasi, kalau dulu di Lembah Kelang Kelanian daripada di Terengganu ke di mana-mana sekalipun. Terima kasih kerana mendengarkan. Kalau tak dapat tengok dengan suara pun jadilah. Ya, dan juga jangan lupa komen di Facebook kami Malaysia hari ini. Kami nak juga insya-Allah baca komen-komen anda. Cerita dah balik kampung tu tengah buat apa? Masak ke? Semalam masak apa? Oh, saya semalam tolong tengok mak saya masak rendang ayam, hati masak pekat. Fatri ayam macam mana? Sebab itulah saya kebetulan kebetulan apa tu? Tak, saya ada masa tahun ni bawa anak-anak pergi jelajah surau untuk berbuka. Masya-Allah. Jadi anak-anak saya pun dah seronok. Esok dia sedih sebab tak ada dah. Betul. Sebab makanan kat surau masak ni sedap betul. Kampung kan. Setuju. Inilah yang akan dirindui Ramadan ni. Kali ini kita juga berbangga kerana Ramadan atau Syawal ni menjadi hikmah yang indah untuk sebuah pertemuan kerana terpisah oleh keterbatasan. Bercantum kembali, semua orang dia boleh balik kampung jumpa, tapi bagi individu ni tak dapat jumpa sebab ada penghalang oleh tirai besi. Jadi memang sesuatu yang sangat kami tidak sabar untuk kongsi dengan anda, penyatuan dua insan yang saling mengasihi, menyintai dan juga merindui. Dan ini dia, kalau anda boleh lihat di skrin, 13 tahun kami tunggu ayah. Ini adalah kisah benar. Betul. Di mana mereka berpisah seperti yang dikatakan oleh Fatri Raya di sebalik tirai besi, tapi tidak lagi kerana kali ini Syawal kali ini mereka dapat beraya bersama. Sebab kalau kita tak balik kampung macam 3 bulan kan lama kan. Jadi bayangkan ni 13 tahun. Dan bersama dengan Siti Nurhuda Muhammad Fadli, seorang anak yang berbahagia dapat menyambut ayah tercinta itu Muhammad Fadli Muhammad Yusof. Dan kini mereka berada di sekitar Damansara ini. Itu dia, dah dapat pun di skrin wajah mereka. Assalamualaikum untuk keduanya, Siti Nurhuda dan juga Cik Muhammad Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kami difahamkan sekarang berada di Pulau Tioman ya? Di kampung ke tu? Ya, saya. Dari Damansara ke Tioman? Kampung saya. Baik. Dah sampai dah? Okey. Baik, macam mana saya nak gambarkan tu payah, tapi nak ceritakan kesyukuran ya. Dapat berada dengan anak cucu semua, dapat kembali ke kampung halaman. Dapat Cik Fadli ceritakan perasaan yang sukar untuk digambarkan itu. Ya, sebenarnya kalau nak ikutkan perasaan saya tak boleh nak menggambarkan dengan kata-kata. Perasaan saya bila saya dibebaskan setelah 13 tahun di dalam penjara, saya tak boleh nak luahkan dengan kata-kata. Baik. Hanya perasaan gembira ada, sedih ada, macam-macam perasaan. Baik. Nurhuda sendiri sebagai seorang anak, dan pastinya setiap tahun kalau biasa kita lihat kan, semua dapat beraya bersama dengan keluarga tersayang, dengan bapa ataupun ibu. Macam awak sendiri kan, mungkin boleh kongsi dengan kami, selain daripada mungkin perasaan kita dapat bayangkan bercampur baur, tetapi penantian itu adakah memang selama ini anda telah bayangkan ini akan berlaku pada tahun ini, dapat beraya bersama? Mungkin Huda boleh kongsikan dengan kami?
penantian selama 13 tahun tu memang pelik lah kita nak lalui hidup sendiri. Tanpa ayah kan kita beraya. Jadi penantian 2023 ni saya rasa paling bermakna lah untuk kami dapat raya dengan abah. Dapat pulang ke kampung sebab 10 tahun juga saya tak balik sini. Kan? Saya rasa alhamdulillah lah sangat abah dapat bebas pada tahun 2023 ni. Jadi Huda, kalau dapat Huda kongsikan sepanjang tempoh ayah di penjara, macam mana berhadapan dengan pelbagai tekanan emosi, mungkin pendapat orang masyarakat sekeliling dan sebagainya, supaya terus mendoakan, terus istiqamah dalam memberi hati ini, tidak terusik pun dengan apa-apa komen orang. Yang penting menantikan dengan penuh sabar tu, Huda. Macam mana bersabar setahap itu? Saya buang kata-kata negatif tu, saya ambil yang positif je. Saya tak peduli dengan kata-kata orang sebab saya fikir setiap orang ada buat kesilapan kan. Jadi terimalah dengan terbuka, dengan kita terima ujian Allah ni untuk saya sekeluarga kan. Supaya kita bersabarlah sebab setiap orang ada ujian masing-masing kan. Jadi kita bersabar je lah. Supaya ayah sihat kat dalam. Saya pun sentiasalah berdoa untuk dia supaya dia sihat, panjang umur, dapat jumpa dia, dapat jumpa cucu-cucu dia semua. Okey. Jadi cucu berapa orang dapat Cik Fadli? Cucu saya 4 orang. 4 orang, Masya Allah. Baik, untuk Encik Fadli sendiri ya. Kiranya bertarung dengan perasaan ya bila di sebalik tirai besi itu. Jadi pernah tak di dalam bayangan Cik Fadli sendiri ya macam untuk berjumpa balik dengan anak-anak yang sudah besar, mungkin momen-momen yang tak dapat diraikan bersama, anak berkahwin, melahirkan cucu, ya. Cik Fadli? Mungkin kita ada sikit gangguan teknikal. Ya, mungkin ya. Okey. Cik Fadli baru nak berkongsi dengan kita tadi kan. Tak apa, kita cuba dapatkan talian semula. Jadi saya dalam tempoh 13 tahun tu ada cucu yang saya kira belum lagi lahir semuanya. Ya, betul. Cik Fadli dapat dengan kami? Cik Fadli? Sebab mereka ini lokasinya di pulau. Okey, kita pun faham mungkin ada sikit gangguan. Tapi kita dapat raikan dengan momen bahagia ini. Okey. Tadi itulah. Okey. Kita masih cuba dapatkan mereka tetapi tak apalah. Okey, masih di talian ya? Dapat akhirnya. Cik Fadli boleh mungkin jawab soalan yang saya tanyakan tadi? Boleh. Boleh. Maksud saya penantian sementara di dalam tu kan pasti terlepas momen-momen bersama anak dan juga kelahiran cucu, anak berkahwin dan sebagainya. Jadi apa penguat semangat sebenarnya Cik Fadli untuk ya Allah satu hari nanti aku akan pasti disatukan dengan keluarga. Mungkin Cik Fadli boleh kongsikan. Pada mulanya memang saya, orang kata, saya tak tahu tarikh bebas saya. Sebab dituduh kes 302. Baik. Bermakna apabila kes 302, dia kes hukumannya tali gantung. Jadi saya masa tu saya tak ada apa dah saya bayang. Makna saya dekat luar, saya rasa saya dah tak dapat jumpa dah dengan keluarga. Orang kata masa sampai di penjara tu saya dah orang kata luar tu saya tak fikir sangat. Makna rasa saya dah tak ada harapan. Tapi setelah saya pergi ke Mahkamah Persekutuan, saya ditukar seksyen daripada 302 kepada 304. Bunuh tanpa niat. Apabila saya dah dapat 304, saya sudah ada tarikh bebas dan saya hanya menunggu. Dan saya perbanyakkan amalan saya, menguatkan iman saya, keteguhan iman saya di dalam sana. Masya Allah.
Baik. Saya berada di sana setiap Ramadan. Saya akan pastikan saya dapat khatam Quran 2 kali. Subhanallah. Selama 1 bulan Ramadan tu. Ya, itu hikmah yang Allah berilah di sebalik keterbatasan ruang tu. Ada bukan senang ya kita kat luar ni pun. Ya, betul. 2-3 surat Quran tak habis ya. Baik, Huda, kita bagi agak terhad. Jadi mungkin tak samalah kalau Ramadan nanti dengan 1 Syawal nak bersalaman tu pastinya syahdu tu lain macam, Huda ya. Jadi nak nyatakan kesyukuran kepada Allah dan juga kepada semua yang mendoakan betapa sangat-sangat berbahagia ayah dapat kembali ke pangkuan keluarga dengan anak cucu, suami semua. Silakan. Mungkin ucapan untuk ayah sendiri. Sila Huda. Ucapan. Dia ucapkan selamat hari raya, maaf lahir batin dekat Abah. Semoga terus kuatkan semangat. Jangan peduli kata-kata orang. Kita hidup dengan cara kita. Kita bahagia dengan cara kita. Kita lupakan yang silam. Kita hiduplah dengan cara kita sendiri. Supaya kita terus kuat semangatlah. Dekat luar lagi banyak cabaran yang kita kena tempuh. Lagi banyak ujian. Jadi saya cuma cakap kat Abang, kuat semangat untuk anak-anak lah. Kita orang sentiasa ada dengan Abah. Takkan tinggalkan Abah pun dekat mana-mana. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih banyak Nur Huda dan juga Encik Muhammad Fadli. Ya, ini satu kemenangan ya, satu kejayaan yang Allah kurniakan untuk kalian. Semoga berbahagia sampai ke akhirnya. Tadi Siti Nur Huda dan juga Muhammad Fadli ayahnya. Ya. Saya rasa ini adalah perkongsian yang sangat menyentuh hati dan memberi inspirasi sebab dalam kehidupan kita diuji kan, dan ujian kita berbeza-beza, dan ujian mereka telah memberikan saya satu inspirasi yang kita harus kuat dan sentiasa berharap waktu esok adalah lebih baik daripada hari yang semalam. Itu dia. Jadi dibicarakan bukan makairan tapi satu turning point. Dia dapat mungkin rahmat yang berbeza, dapat tadi khatam Quran berkali-kali, kesabaran, mungkin diampunkan dosa, itu yang paling kita mahukan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi seterusnya sebenarnya bukan kami berdua saja di studio. Kita ada rakan pengacara kami yang bukan berada di sini tapi dia ada di KLIA Terminal 2 KLIA. Itu dia, sambil berkongsi pelbagai juadah belum lagi sebab dia ni berniaga. Jadi apa lagi nak dikongsikan Anik Mizati sambil-sambil kita buat catwalk di sana, apa gambaran kesibukan warga untuk pulang beraya, silakan. Tinjauan balik kampung. Tak sabarnya nak balik kampung. Betul lah ni. Di mana tu Ani? Tak sabarnya balik kampung. Betul tak gate ni? Saya gate J, betul ke? Betul kat sini. Oh, nak tak bag dulu. Okey. Berapa kilo ni boleh? Tak boleh. 7 atau 8 kg. Ni dah berapa tadi? 15 kg dah. Alah, takkan tak boleh masuk. Tak boleh masuk Cuba pergi ke kaunter S15. Akan cuba pergi ke kaunter sana, check in you punya bag. Kena bayar lagi? Alah, kena bayar lagi. Tak apalah kalau macam itu. Nanti saya selesaikan ya. Terima kasih. Nampak tak? Inilah jadinya. Kita tak nak benda-benda macam ini jadi kan? Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Okey, kami sebenarnya berada di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 di gate pelepasan dalam negeri. Di mana inilah ragamnya kan. Kalau kita nak balik kampung ni, ada yang terlupa. Kat sini 7-8 kg je. Kita bawa sampai 15 kg nak bawa naik kabin. Jadi ini yang akan terjadi kalau kita datang lambat. Kita nak pesan juga kepada anda di luar sana yang mungkin dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman yang akan melalui di KLIA 2 ini, perlu berhati-hati dan ambil tahu tentang apa standard-standard yang perlu anda patuhi. Termasuklah tadi tu, nanti kena bayar lagi ekstra beg kabin, tak nak kan? Okey, di samping tu kita juga nak ingatkan kepada anda semua yang sebenarnya di kawasan ini dah ramai sejak di awal pagi tadi. Mereka pun dah ambil inisiatif untuk datang awal kerana saya kira mereka pun dapat notifikasi daripada pihak penerbangan untuk datang awal di lapangan terbang antarabangsa, terutama sekali di KLIA 2 inilah, untuk memastikan perjalanan dapat berjalan dengan lancar, kemasukan bagasi dapat berjalan dengan lancar dan juga pemakaian. Jangan lupa pakai yang selesa untuk datang ke airport ni kalau dah berjam-jam. Okey, jom sebenarnya kita nak bawa anda. Adalah 2-3 orang sempat kita nak terja, kita nak tinjau kan bagaimana keadaan. Kita bersama dengan kedua-duanya. Malah sini bersama dengan kami. Ni nampak banyak nak bawa balik Sabah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Nama saya Sulinda. Sulinda. Okey, ni kakak ni siapa namanya? Saya Suryani. Suryani. Adik-beradik ke? Oh, tak, kawan baik. Puan Sulinda dan juga Puan Suryani. Okey, ni nak balik mana ni? Tawau. Balik Tawau, Sabah. Okey, flight pukul berapa? Dalam 12.30 macam tu. 12.30 tapi sekarang pukul 9 lebih dah ada kat sini dah. Memang awal? Saya standby datang awal untuk elak crowded lah hari ni. Sebab takut ramai. Tiket sebab saya guna waran kerajaan, so dalam 800 lebih lah. Okey, Alhamdulillah kan dapatlah kurang sikit 800 lebih. Okey, yang ini Puan Suryani nak ke mana? Saya tak ke mana, saya teman dia hantar dia balik saja. Menemani kan dari awal pagi tadi. Okey, ada tak cerita-cerita kalau tahun-tahun lalu mungkin datang lambat, ada masalah ke apa ke? Ini yang tahun ni ambil inisiatif datang awal. Tahun lepas tu pengalaman masa balik tu time tu banjir. Banjir, so kena patah balik lah. Ikut jalan lain untuk pergi airport. Laluan tutup masa tu. Okey, kita harapkan yang terbaik. Baik, pulang ke Tawau tu dengan selamat insya-Allah. Yang terima kasih juga yang kawannya menemani. Okey, kita pun nak bersama dengan salah seorang juga yang akan pulang ni. Nak balik ke mana ni? Balik Sabah. Balik Sabah. Hari ni kita jumpa orang Sabah je lah. Okey, flight pukul berapa? Jam 12. Okey, kalau balik ke Sabah ni selalunya memang ambil tarikh yang satu hari sebelum raya kan? Walaupun kita tak tahu masa awal-awal tu raya bila, tapi berapa tiket harga masa tu? Waktu tu saya beli dalam harga 400 lebih. Oh, beli berapa bulan awal? Sebulan sebelum. Maknanya sebulan sebelum dapatlah harga 400 lebih. Itu one way ke two way? One way saja. One way saja. Pergi balik nak 800 lebih jugalah kan? Lebih kurang. 700 lebih lah. Macam tu harga dia. Okey, datang awal ni apa yang mungkin anda nak lakukan selepas ni? Kemasukan bagasi semua dah selesai ke belum? Settle sudah, tinggal masuk tunggu flight. Balik seorang ke? Dengan kawan-kawan. Okey. Jadi itulah, ini sedikit sebanyaklah yang kita dapat bawakan gambaran. Terima kasih. Semoga perjalanannya selamat insya-Allah. Okey, kita nak kembali bersama dengan rakan setugas, tapi sebelum tu kita nak rehat seketika. Inilah sedikit sebanyak gambaran yang kita bawakan kepada anda dari KLIA 2. Sekian saja, saya Anif Izzati. Selamat Hari Raya. Balik baik-baik tau. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Malaysia hari ini. Fetri Yahya dan saya Dewaka, kita akan terus bersiaran. Dan tadi kami ada kongsikan kisah yang menyayat hati. Dan sekarang ni kita pula ada tetamu yang bagi saya adalah orang yang sangat penting untuk memastikan kita semua ni dalam keadaan yang baik, selamat, lancar semuanya. Betul? Baik, kita nak bersama dengan ACP Muhammad Radi Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Kepolisian Am, Siasatan dan Sumber, Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Bukit Aman. Terima kasih Tuan bersama kita. Terima kasih Saudari Fitri. Saudari Daya, ya, nama-nama besar dalam penyiaran. Masya Allah. Baik. Okey, Tuan. Kali ini tentang Ops Selamat 20 ya? Ya, betul. Mungkin apa di sebalik 20 ni mungkin dapat terangkan? Ya. Ops Selamat 20 pertama, saya nak ucapkan terima kasih kepada TV3, khususnya Malaysia Hari Ini, kerana berjemput PDRM untuk berkongsi pelaksanaan Ops Selamat dan apa harapan yang kita nak daripada Ops Selamat ni. Saya juga mengambil kesempatan di awal untuk mengucapkan selamat bertugas kepada semua petugas Ops Selamat. Besar jumlahnya, Fitri. Hampir 5,431 petugas, baik di peringkat kontingen, peringkat negeri dan peringkat daerah. Semuanya digemeling tenaga untuk melancarkan untuk menjayakan Ops Selamat ini. Kesiapsiagaan bertahap yang terbaik ya? Ya, terbaik. Baik. Jadi itulah yang kami ingin tahu. Apakah sebenarnya Ops Selamat 20 ni? Mungkin kongsikan. Kita pergi pada objektif dia lah, tujuan dia. Kita ada 4 tujuan Ops Selamat ni. Pertama, kita nak lancarkan trafik pergerakan supaya kita dapat menyantuni pengguna-pengguna jalan raya. Kita nak memastikan juga kemalangan tu dapat dikurangkan. Kemalangan dapat dikurangkan. Rumah yang kita tinggalkan ni juga selamat. Baik. Slogan kita, rumah selamat. Rumah yang kita tinggalkan selamat.
lepas tu selamat sampai di perjalanan. Kita tambah slogan supaya dia lebih bermakna. Sayangi diri, jauhi kemalangan. Baik. Jadi kena kemalangan kan. Kadang-kadang kita ingat kemalangan tu jauh daripada kita. Rupa-rupanya tinggal menunggu masa je akibat kecuaian kita. Ya, betul. Terlepas pandang bahagian yang tu, ya. Jadi mungkin dapat ada fokus tertentu ke untuk kali ini? Mungkin melihat kepada trend yang berlaku dalam ini. Ya. Dari senario keseluruhan dari segi kelancaran, jumlah kenderaan di Malaysia hampir 35.7 juta. Banyak kan? Banyaknya. Jadi yang aktif digunakan di jalan raya lebih kurang dalam 27 juta. So kita jangkakan dalam 20% akan berlaku peningkatan pengguna jalan raya semasa musim perayaan. Sama ada di lebuh raya ataupun jalan persekutuan atau jalan negeri. Jadi kita fokus kelancaran dan kita tahu ada 46 lokasi susul selepas tol. Kebiasaan selepas tol dia ada lampu isyarat. Jarak dia pendek. Jadi ini kita dah kenal pasti 46 lokasi ini adalah salah satu punca kesesakan. Yang ini akan menyebabkan kesesakan tu melimpah kepada lebuh raya. Dan kita juga beri tumpuan kepada simpang-simpang bagi utama bagi jalan-jalan persekutuan dan jalan negeri yang kita tahu. Memang kesesakan berlaku. Dalam masa yang sama juga kita ada 97 kita panggil black spot, tempat kemalangan. Yang ini pun kita kena tangani. Kita pastikan supaya tidak berlaku pengulangan kejadian yang sama di kawasan ini. Sebab dia kalau satu kemalangan tu akan mengganggu dia punya rantaian tu panjang. Pernah juga tu lepas ke terlepas macam biasa kalau Kuala Lumpur Perak ni 3-4 jam kan. Pernah sampai 8-9 jam. Itu lagi belum lagi mereka yang daripada di Pulau Pinang semua kan. Ada yang terpaksa terbalik semua. Jadi semua ni tegas pihak polis contohnya bagi individu yang menggunakan lorong kecemasan dia. Jadi apakah ketegasan itu enforcement itu akan berterusan juga pada semua peringkat dan tahap? Ya, lorong kecemasan kita memberi keutamaan. Sebab apabila berlaku kemalangan, inilah lorong yang kita akan gunakan sebagai untuk keluarkan mangsa-mangsa. Jadi kita mengambil penegasan di sini sama ada kita menggunakan drone untuk membuat pemantauan di kelaluan kecemasan. Baik, okey. Mungkin kita boleh kongsikan sikit strategi Ops Selamat 20 ini. Okey. Seperti yang saya sebut sebelum ni, kita dah tahu. Kita tahu black spot, hot spot. Yang paling penting sekarang ada human kekuatan sumber manusia. Adakah kita mencukupi? Yang dihormati Tan Sri Ketua Polis Negara telah mengarahkan semua PJP dan Ketua Polis Negeri supaya menyiapkan perancangan untuk Ops Selamat ni di peringkat kontingen dan di peringkat negeri. Maksudnya penglibatan PDRM adalah menyeluruh dalam menangani Ops Selamat ni baik dari segi kelancaran trafik dan juga dari segi jenayah pecah rumah, jenayah kekerasan dan juga harta benda. Jadi bila kita menggunakan sumber tenaga begitu optimum, kita berharaplah dengan sokongan daripada rakan-rakan media, juga kesedaran daripada pengguna jalan raya supaya kita dapat menurunkan ataupun mengurangkan kemalangan itu sendiri dan pecah rumah juga. Betul. Jadi persediaan secara menyeluruh kalau kita dengar perkongsian holistik. Betul. Secara holistik. Tu ada juga misalnya kata sebab Ramadan ni sinonim dengan bulan pengampunan semua kan. Jadi teringat tentang saman. Mungkin ada diskaun yang diberikan ke ruang-ruang untuk begitu. Betul. Betul. Kita PDRM memberikan kadahat saman RM50 untuk semua jenis saman, melainkan ada syaratnya tu. Melainkan bagi kes-kes yang telah disebut di mahkamah, sama ada kes itu dalam peringkat sebutan ataupun di peringkat perbicaraan. Yang ini di status mahkamah, yang ini kita tak bagi tawar untuk RM50 itu. Baik, mungkin tertera di skrin anda sekarang ya, bolehlah ya. Yang mana yang tak bayar lagi tu? Ni
Jadi 21 April sampai 21 Mei. Ya. Semuanya online. Semua saluran online. Saluran. Online kita sangat galakkan online daripada portal MyBayar Saman dan juga daripada aplikasi. Yang itu kita sangat-sangat galakkan. Aplikasi ini kita buat pada 221 dan hampir 75% kita punya pengguna menggunakan apps ni. Jadi selain pergi ke IPD, kaunter-kaunter, ATM, Maybank dan juga pejabat pos. Bagi UTC ataupun kompleks JPJ yang mana ada kaunter PDRM, yang itu adalah itu. Tapi jumlahnya terhad lah. Maksudnya banyak saluran ya supaya kita boleh lunaskan. Dan juga Tuan, mungkin nasihat untuk semua yang sedang menonton ni sama ada di kampung ataupun masih belum bergerak lagi ni. Kongsikan sikit. Ini acara penting sekali kita nak bernasihat. Sebenarnya kita berpesan-pesan pada diri saya jugalah, pada kita semua. Secara umumnya, saya ingin berkata bagi pihak PDRM, kita mesti meningkatkan nilai-nilai murni. Kita bertimbang rasa di jalan raya. Kita menghormati orang lain. Kita bersabar. Ini adalah asas untuk membina budaya pemanduan yang selamat. Kita ni sebenarnya, Fitri, Dayah, saya ni, kita ada tanggungjawab untuk memastikan, untuk mewariskan jalan raya yang selamat kepada generasi akan datang. Jadi, kalau nasihat saya, prinsip tadi, dari segi nilai dalaman. Tidur yang cukup, kenderaan, kondisi yang baik, jaga, patuhi peraturan, had laju, jarak, yang tu hampir semua tahu. Tapi yang penting, nilai. Kita mesti meningkatkan nilai yang baik. Secara keseluruhan lah ni kita ni ya. Keseluruhan. Masya Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan SP Muhammad Radi Abdul Rahman kerana sudi berkongsi dengan kami supaya kami pun bersama-sama siap siaga supaya bertimbang rasa di atas jalan raya dan mengamalkan nilai-nilai yang baik. Ingat pihak polis pernah kata love. Look, observe, visualize dan juga boleh kita estimate lah. Betul. Okey. Tuan, terima kasih. Selamat raya ya. Terima kasih. Dan kita juga nak berkongsi ini tentang pelepasan balik raya melibatkan Majlis Agama Islam dan Persekutuan, melibatkan ramainya 1,576 pelajar dalam 45 bas lebih kurang. Sama-sama kita saksikan. Banyak. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmah Ramadan Mawib, Jom Balik Raya, anjuran bersama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dan IPTA di sekitar wilayah Kuala Lumpur memberikan senyuman gembira kepada pelajar-pelajar universiti untuk pulang ke kampung halaman menaiki bas secara percuma. Berlangsung di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya, program yang julung kalinya diadakan oleh Mawib ini melibatkan 4 IPTA sekitar Kuala Lumpur termasuk Universiti Malaya UM, Universiti Teknologi Malaysia UTM, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Turut memeriahkan acara ini, Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, Tan Sri Dr. Daud Bakar, hadir memberikan cek curah bantuan tambang dan keperluan diri kepada pelajar yang terlibat. Meringankan bebanan untuk balik ke kampung sebenar hari yang mulia di hari awal Syawal. Jadi Mawib telah memperuntukkan untuk kali pertama dalam sejarah Mawib sebanyak RM RM440,000 untuk menampung perbelanjaan bas pergi dan balik dan juga sedikit duit raya sebanyak RM160 setiap orang kepada pelajar-pelajar yang terpilih supaya lebih ramai lagi mendapat faedah ini. Senyuman kegembiraan jelas terukir di wajah pelajar-pelajar. Bantuan yang sedikit sebanyak mengurangkan kos mereka pulang ke kampung. Namun, bagi mereka, duit raya yang diterima bukanlah untuk bergembira tetapi lebih kepada duit tabungan untuk menyambung pelajaran selepas pulang bercuti kelak. Hari ini saya akan turut menyertailah program Rahmah Pulang ke Kampung ni ke Pulau Pinang. Pada pandangan saya, program ni sangat memberi manfaatlah kepada para pelajar-pelajar di sini, terutamanya rakan-rakan saya lah yang mana yang tak sempat untuk beli tiket untuk pulang beraya lah. Saya pulang ke Lakin Johor. Jadi kalau macam ada inisiatif macam ni sangat bagus sebab dah boleh cut kos belanja untuk saya balik ke kampung lah.
Hari ini saya akan pulang ke Johor Bahru. Sangat baguslah sebab dapat membantu ramai mahasiswa untuk pulang ke kampung. Terutamanya waktu yang sebeginilah pasca pandemik, lepas tu ramai yang tengah tengah struggle lah dengan ekonomi masing-masing. Saya akan pulang ke Sungai Petani Kedah. Tapi kalau kita tengok balik, duit raya untuk para pelajar sekarang ni bukan untuk enjoy sangat pun. Sebenarnya untuk survive di universiti. Sebab boleh guna untuk beli buku, lepas tu untuk guna makan harian dan sebagainya. Dengan penganjuran program ramah Jom Balik Raya, diharapkan dapat dianjurkan setiap tahun bagi membantu pelajar-pelajar pulang ke kampung halaman menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga tersayang. Baik, kita nak meraihkan bulan kemenangan, tapi dalam kata yang kita betul-betul faham apa itu bulan kemenangan dan mendapat ibrah di sebaliknya. Nak bersama dengan Ustaz Syed Kadir Abjofri, Duta Tuhan Mihrab yang kini sebenarnya berada di Arab Saudi, di bumi Madinah, kecintaan Nabi Muhammad SAW, untuk berkongsi tentang bulan kemenangan ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Syawal di sana ya? Subuh? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Nak menanti semayang raya. Itu dia, baik. Jadi macam mana kita nak memaknakan Ustaz tentang bulan kemenangan dalam arti kata yang diiktiraf oleh Islam, yang dibenarkan oleh syarak supaya kita meraihkan dengan penuh ketertiban dan juga akhlak yang mulia. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Kalau orang yang berpuasa, waktu kita berbuka fitri, kalau kita ingat balik, kita ada berbuka puasa sama-sama. Waktu berbuka puasa tu, kita ada dua kegembiraan, kata Nabi SAW. Kegembiraan ketika berbuka tu sendiri bila kita nampak makanan kat depan mata kita tu, dan juga kegembiraan apabila bertemu dengan Allah Ta'ala. Macam tu juga lah sebenarnya dengan Hari Raya. Hari Raya juga para ulama mengatakan ada dua kegembiraan juga. Pertama, kegembiraan sebab kita dah dapat dah melaksanakan tuntutan Allah SWT sepanjang bulan Ramadan. Dan 30 hari yang kita berpuasa, kita solat, kita baca Quran dan sebagainya. Semua tu adalah nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Allah bagi taufik pada kita dan kita rasa kita dah berjaya dapat melakukan semua tu. Maka kita meraihkan kemenangan tu. Yang keduanya adalah bila kita berharapkan semua amalan kita tu diterima oleh Allah SWT. Jadi itu juga adalah kemenangan sebenarnya. Dan itulah kemenangan yang hakiki. Sebab apabila Allah Ta'ala terima semua amalan kita tu, bermakna kita dapat kesudahan yang baik di akhirat nanti. Kan? Jadi kita meraihkan kemenangan ini tentu sekali lah dalam konteks kedua-dua ini. Iaitu yang pertamanya kita dah dapat buat ketaatan, yang keduanya adalah kita berharap ganjaran daripada Allah SWT. Jadi tercapai matlamat ataupun objektif lakum tatakun itu untuk sebuah ketakwaan di Syawal ini. Baik, kalau bicara tentang adat, tentang juga ibadat ini kadang-kadang bercanggah ya, macam mana kita nak pastikan bulan Syawal ini diistimewakan dengan ibadah yang konsisten dan juga graduasi Ramadan yang terbaik supaya kita tadi dah dapat pengampunan untuk konsisten dengan apa kita dapat daripada bulan tarbiyah itu, Ustaz. Macam mana? Yang pertamanya perlu kita ingat selalu bahawasanya Hari Raya bukan sekadar adat tetapi ibadat. Dan Raya ni dia bukan semata-mata ritual yang kita kata kita buat kerana kita dituntut, tetapi kita memang nak melakukan sesuatu yang Allah Ta'ala redha. Kita mencari keredaan Allah. Jadi apa pun kita buat pada Hari Raya, biar dapat keredaan Allah. Rugi kita kalau kita sonok-sonok tapi tak dapat pahala. Sebab sonok ni dia perkara yang sekejap saja. Sehari, 2 hari kita akan lupa dah keseronokan kita tu. Tapi kebahagiaan yang sebenar adalah di akhirat. Jadi rupa-rupanya bahagia dan seronok pada Hari Raya ni pun boleh dapat pahala. Rugi kita kalau tak dapat pahala dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan itu. Jadi carilah keredaan Allah SWT. Maknanya contohlah kalau kita nak bersalam-salam keluarga, saudara mara, pastikanlah siapa yang kita beri salam, siapa tak beri salam. Lepas tu bila kita seronok berjalan sana sini, jangan lupa sembahyang zuhur, jangan lupa sembahyang asar, kemudiannya tutup aurat kan, dan sebagainya. Kemudiannya yang seterusnya adalah selalu kita fikirkan, ialah Ramadan 1 bulan dan kita buat macam-macam. Takkanlah kita nak tinggalkan semua benda yang kita dah usaha macam-macam perkara. Kita dah baca Quran, kita dah tolong orang, kita dah bersedekah dan sebagainya. Apa kata kita teruskan lagi dalam bulan Syawal ini, insya-Allah. Jadi macam mana Tuan Mihrab sentiasa berjuang untuk memastikan ialah kita sama-sama menyumbang konsisten dalam bab sedekah, infak untuk membantu SSC Islam. Silakan Ustaz menggalakkannya. Seperti biasa kita mempunyai, kita panggil kempen untuk membangun SSC Islam.
gambar di skrin TV kita adalah gambar masjid di Sungai Ramal Dalam, Masjid Al-Falaq yang sedang dalam pembinaannya ataupun hampir siap, sangat-sangat dah 90% dah siap. Begitu juga Masjid Nurul Islamiah Sungai Curawang yang masih lagi memerlukan 1.7 juta. Kita dah kumpul 3 juta dah, alhamdulillah. Tapi kita perlukan lagi 1.7 juta lagi insya-Allah untuk membina masjid yang baru insya-Allah untuk penduduk di Sungai Curawang. Begitu juga seperti biasa kita ada kempen untuk membina bangunan baru untuk Mahatafiz Sains Fatimah Az-Zahra di Gombak. Yang mana insya-Allah pembinaannya sekarang ni dah masuk ke fasa yang kedua, itu fasa-fasa kerja-kerja tanah kita panggil. Dan saya nak mengajaklah semua untuk memanfaatkan hari terakhir Jumaat pada bulan Ramadan ini. Pagi Jumaat terakhir bulan Ramadan ini, Ramadan tahun depan belum tentu lagi kita masih lagi ada kan. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Saya dah habis dah Ramadan malam tadi kan, bila dengar dia pengumuman kata Allah dah habis dah Ramadan aku. Tapi di Malaysia kita ada peluang lagi 1 hari. Dan manfaatkanlah hari Jumaat yang terakhir daripada bulan Ramadan ini untuk kita bersedekah dengan ganjaran yang berlipat-lipat kali ganda. Dan mudah-mudahan ia juga sebagai satu bukti bahawa kita nak meneruskan lagi kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan ini. Jadi insyaAllah terus menyumbang macam yang tertera di skrin TV kita. Kita ada cara yang mudah, terus layari infakmihrab.com. Begitu juga ada nombor akaun Maybank, ada nombor akaun Bank Islam yang tertera di skrin TV kita sekarang ini. Gambar tu gambar Mahatafiz Sains Fatimah Az-Zahra insya-Allah. Mudah-mudahan bulan kemenangan yang akan datang ini insya-Allah kita menang juga melawan hawa nafsu kita yang telah kita cuba untuk kawal sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi insya-Allah bulan Syawal ini kita terus menyumbang, kita terus infak insya-Allah. Tengokkan muka adik-adik kita ni, muka anak-anak ni, maka insya-Allah terus kita akan menyumbang. Terus kontak nombor yang tertera insya-Allah, WhatsApp saja nombor 0111932876. Ataupun paling mudah sekali saya cadangkan sangat, terus layari Facebook Pertubuhan Mihrab. Facebook Pertubuhan Mihrab tu insya-Allah ada terus dia punya update ataupun kita kata perkembangan terkini yang semua projek-projek ataupun pembangunan yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan insya-Allah. Terima kasih pada Ustaz Syed Kadir Al-Jofri, Duta Pertubuhan Mihrab. Selamat Semayan Raya Ustaz di Masjid Nabawi. Memoga doakan kami semua di sini. Dan kita bertemu lagi di lain waktu insya-Allah. Itu dia perjuangan untuk kita mertabatkan Islam dengan cara tersendiri melalui infak, kekuatan sedekah sebagai elemen yang terbaik untuk jiwa. Selepas ini kita akan bersama dengan individu yang suaranya sekali dengan macam di Ramli. Selepas ini di MHI, terus bersama kami.
Engkaulah diri zahir dan batin terpuji. Semoga kita di dalam restu ilahi, restu ilahi. Wow. Itu dia sedapnya nyanyian P. Radhi. Sampai penerbit saya pun tadi sebab menangis kerana Masya Allah. Atau bekerja sebab kena apa ni? Bekerja waktu hari raya ni. Yang satu. Okey. Tapi itulah kita kalau nak bercakap tentang suara P. Radhi ni, dia macam membuatkan saya terasa macam ini betul-betul suara yang keluar daripada mikrofon ini. Sekarang tadi main ke ubah-ubah ke? Kalau bercakap macam mana suara? Cakap saya tak dengung kan. Oh, tak dengung. Bila nyanyi baru dengung. Dengung kan. P. Radhi umur berapa? Umur saya 32. Jadi sejak bila awak jatuh cinta dengan barangkali karya-karya Tan Sri P. Ramlee? Saya jatuh cinta sejak saya kecil lagi, tapi tak tahu umur berapa, tak ingat. Oh, itu dia. Tapi itulah bila bercakap, bila nyanyi lain betul ya? Jadi itulah macam terasa nak dengar pula. Boleh nyanyikan sikit lagu. Banyak lagu P. Ramlee yang mana yang paling awak nak minati? Nak Darah Rindu. Boleh cuba sikit. Boleh cuba sikit. Kita dengar sekejap ya. Suara dia. Nak lagu raya ke? Tak payah Nak Darah Rindu. Lagu lain tak apa. Di waktu malam bulan mengambang, sunyi damai, damai sekelilingku, terdengar nan sayu bintang seribu, memujuk rayu karena merindu lagu yang dulu. Sambung. Kekanda. Sesuai ya. Tak menyanyi tidak Kekanda. Itulah. Dia bawa sinaran bulan. Terasa begitu ya. Memang masuk ke? Memang kalau masuk tandingan menang lah ya. Alhamdulillah menang. Menang kalau macam ni. Kalau saya je juri pun 10 langkah. Bila kali terakhir masuk tandingan lagu-lagu P. Ramlee? 2016. Juara? Juara alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Okey. Dan sebenarnya bila kita dengar lagu raya yang awak nyanyikan tadi, memang vibe dia bukan macam lagu raya yang baru. Dia macam lagu raya yang lama-lama evergreen gitu. Mungkin boleh kongsi dengan kami. Ciptaan siapa tu? Lagu tu ciptaan daripada Arwan dan juga Encik Kion. Lagu ni dia ambil mood. Kalau kita dengar lagu Awairan Tan Sri P. Ramlee, Dendang Perantau, yang ambil mood sikit-sikit itulah. Itu dia. Lagu baru nampak. Tapi bukan kerana vokal, muzik. Jadi macam mana hal tuju P. Radhi dalam industri ni? Tuju saya dah sedia untuk menggegarkan industri. Saya dengar lagu-lagu macam ni lah. Lagu klasik, unsur campur moden sikit macam tu. Dalam masa yang sama saya nak sikit share lah, insya-Allah. Lepas raya ni akan ada keluar satu single lagu baru daripada ciptaan daripada Datuk M. Nasir. Bunyi-bunyi dia macam mana? Bunyi-bunyi lama ke? Bunyi-bunyi macam kita belum dapat lagi dia punya arrangement, tapi melodi tu gancak. Melodi gancak. Bukan senang M. Nasir nak recruit. Betul, saya setuju. Yang berbakat saja dapat rezeki sama. Ya, dan saya bila awak tengok kan macam sekarang ni kan bukan ramai di luar sana penyanyi yang bawakan konsep klasik ni. Kiranya satu perkara yang berani untuk awak ceburilah. Ya, betul. Jadi macam mana awak nampak? Memang minat ke ataupun syarikat tentukan hal tuju muzik? Sebenarnya saya memang minat lagu-lagu. Semua muzik, bidang muzik saya minat. Tapi disebabkan saya lebih dikenali dengan genre lagu-lagu lama. Tapi saya ada harapan saya nak lagu yang lama-lama tu. Muzik-muzik lama. Minta kalau saya buat eksperimen sikit. Boleh? Saya suka eksperimen. Okey, teruskan Fatri. Awak nyanyi lagu macam Manwar Zain ke? Lagu siapa? Hazami ke Ram ke? Boleh? Mana-mana lagu lah, lagu pop. Maksudnya bukan lagu klasik tapi lagu pop yang awak rasa awak suka. Peter Pan ke? Boleh tak kisah? Versi awak sendiri boleh? Kita lagu apa tu? Akan P. Ramlee. Silakan P. Ramlee ke apa? Ikut lagu apa tak apa? Lagu moden. Lagu moden yang versi awak. Versi okey. Lelaki ini yang selalu menyintamu, selalu tanpa ragu. Wah, dia memang olahkan akan jadi macam tu juga. Wah, jadi macam mana Kekanda Fatri ingin mencabar? Itulah dia.
Dia terlalu berada di liga dia. Saya awak juga berbakat teater ke? Berlakon minat? Pernah juga berlakon dalam teater. Asas awak macam mana ni? Seorang sebelum muzik memang penyanyi? Saya memang masuk pertandingan menyanyi. Bukan artis budaya? Bukan artis budaya. Memang masuk pertandingan. Baik, okey. Okey, P. Radi. Mungkin ada yang sedang menonton ni. Siapakah P. Radi ni? Mungkin awak boleh kongsikan dengan orang ramai. Mungkin ucapan Hari Raya mungkin untuk follow awak. Lepas ni bakal peminat ke? Boleh kongsikan? Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Raya lah untuk besok. Semoga kita dapat meraihkan Hari Raya dengan bergembira. Dengan lagu tadi pun ada. So kita sambut Hari Raya dengan gembira lah. Itu kepada semua, kalau ada peminat, terima kasih selalu menyokong saya. Ramai yang mungkin tak kenal, tapi yang kenal saya dengan lagu Tiada menggamit kenangan zaman persekolahan. Itulah antara. Baik, jadi insya-Allah ada peminat baru ya. Tapi saya tak sabar. Apa tu? Boleh teruskan social media. Social media saya kalau siapa nak follow boleh. Follow saya TikTok P. Radi, Facebook P. Radi Bintang Piramidi Kebangsaan dan juga IG P. Radi. Kalau siapa yang nak tengok saya punya aktif sekarang dekat YouTube Loncai Mas dan juga YouTube P. Radi Channel. Baik, saya sudah tak sabar nak tunggu single yang dihasilkan nanti. Amazing, meletup sedap. Kita doakan yang terbaik untuk P. Radi. Terima kasih. Nama sebenar? Nama saya Muhammad Radi bin Abdul Rahman. Sebenarnya saya teruja sebab nama saya sama dengan Tuan ACP tadi. Itulah dia, ada dua Radi hari ini. Nama ayah pun sama. Tapi orang yang berbeza. Ini P. Radi. Satu menjaga keamanan, satu menjaga produksi ulalah. Ya, betul. Terima kasih P. Radi. Dan selamat berjaya. Semoga lagu anda tadi diputarkan ya. Dan juga kita sama-sama boleh menyanyikan lagu itu. Baik. Baik, kita nak kongsikan ini tentang lepaskan peluang untuk berjumpa selebriti kesayangan anda. Nabila Razali, Dahil Husani, Bil Musa, Akmal Ramdan di dalam tonton Soundstage Seindah Kasih. Ya, jadi bersama tonton Soundstage Seindah Kasih, mereka akan menyajikan set lagu yang istimewa katanya untuk anda dan berkongsi pengalaman Ramadan Raya yang penuh meriah. Jadi saksikan tonton Soundstage Seindah Kasih ditonton pada 21 dan juga 22 April dan boleh tonton tayangan semula di TV3 pada 30 April jam 12.30 hari. Okey, esok kita Malaysia ada tapi lebih awal pukul 8 pagi. Wow. Ada banyak tempat kita akan bersama, di studio ada, di kampung-kampung ada, di masjid ada, memberikan keberian anda sepanjang waktu. Ya, dan pastikan anda melekat di hadapan TV sambil-sambil bersalam-salaman tu. Pasang TV3, saksikan Malaysia hari ini ya. Salam syawal diri dan moga kita bertambah keimanan. Ya, insya-Allah. Amin. Salam Ramadan sudah pun berlalu pergi. Assalamualaikum semua. Dan bermaafan mendamping kenangan silam yang seindah kasih. Seindah kasih menerangi waktu pagi. Kau sungguh cantik berseri hari ini.